saya dan ahli kumpulan saya akan membuat pembentangan tentang peperangan dan saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan kepada peperangan. Peperangan ialah konflik terancang yang lazimnya berpanjangan di antara dua atau lebih negara. Perang merupakan perbalahan menggunakan senjata sehingga membunuh antara sesama umat, merosakkan sosial dan memusnahkan ekonomi. Peperangan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap umat dan merupakan pertikaian yang seharusnya dapat dielakkan. Ketiadaan perang membawa kepada keamanan. Sehingga mentangkan tentang perang ideologi. Bermaksud dalam era globalisasi mencerminkan persaingan ideologi, nilai-nilai dan konsep-konsep politik yang terjadi di tengah perubahan global yang cepat. Aspek-aspek perang ideologi mencakup penyebaran informasi, pengaruh budaya global dan hubungan ekonomi internasional. Selain itu, ancaman keganasan tidak hanya ditangani dan bergantung pada keupayaan peralatan serta pasungan keselamatan sahaja. Sebaliknya, perlu memenanginya melalui perang ideologi. Sebagai contoh, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, insiden serangan pengganas yang berlaku di beberapa negara, termasuk di Kabul, Manchester, Jakarta dan negara lain yang dapat mendidikkan kerana membabitkan kehilangan ramai penduduk nyawa. Oleh itu, kita haruslah tidak biarpun kejadian insiden serangan keganasan seumpama itu berlaku dan perlu ditangani supaya penduduk dapat hidup dengan tenang dan selesa. Ideologi politik bermaksud satu set pegangan atau idea politik yang dipegang oleh seseorang individu ataupun sekumpulan parti politik maupun sesuatu kerajaan yang memerintah sesebuah negara. Ia juga adalah konsep asas dalam kajian sains sosial. Antaranya ialah etika, prinsip, simbol, gerakan sosial dan pelbagai lagi. Ideologi adalah sesuatu yang menjadi pedoman dan panduan dalam sesuatu gerakan dan sesuatu matlamat kepada sesuatu perjuangan. Rodi Anderson dan rakan-rakannya pada tahun 1983 telah meletakkan beberapa fungsi ideologi sebagai: yang pertama, ideologi digunakan untuk menjustifikasi keadaan status quo dan untuk menentang status quo. Yang kedua, ideologi juga boleh digunakan sebagai asas simbolik dalam sesuatu perjuangan. Yang ketiga, ideologi juga boleh digunakan sebagai panduan dalam membuat sesuatu polisi. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, tercetus Perang Dingin. Perang Dingin berlaku di antara Blok Timur iaitu Soviet Rusia dan sekutunya dan Blok Barat iaitu Amerika Syarikat, NATO dan sekutunya. Perang ini berlaku disebabkan kedua-dua blok tersebut mahu membuktikan ideologi politik yang mereka fahami lebih baik untuk pembangunan negara mereka berbanding negara musuh mereka. Amerika Syarikat membawa ideologi kapitalis, manakala Soviet Rusia membawa ideologi komunis. Kapitalis adalah ideologi yang meyakinkan bahawa modal milik perseorangan mampu mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam kapitalisme, pemilik modal berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Manakala komunisme pula adalah ideologi politik yang menggalakkan penumbuhan masyarakat yang sama dan tanpa kelas berdasarkan pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran harta secara umumnya. Strategi merupakan rancangan peringkat tertinggi bagi mencapai satu atau lebih sasaran di bawah situasi ketidakpastian. Dalam arti kata yang ini, ilmu kepahlawanan. Membawa ideologi juga termasuk dalam salah satu strategi yang sering digunakan oleh pemimpin dalam peperangan. Terdapat 3 strategi perang yang berguna untuk hidup yang akan dibincangkan. Yang pertama adalah Trade Space for Time. Trade Space for Time merupakan strategi untuk bertahan. Pada tahun 1949 telah berlaku perang cyber antara Parti Nasionalis dan Parti Komunis. Parti Komunis waktu itu diketuai oleh Mao Zedong. Dia merupakan seorang yang sangat oportunis kerana sebelum perang sempat berlaku, dia telah membuat keputusan untuk berundur kerana jumlah Parti Komunis waktu itu sedikit kerana baru selesai perang menentang Jepun. Ruang yang telah diberikan kepada Mao Zedong telah digunakan dengan sebaik mungkin untuk terus menyebarkan kefahaman komunis kepada para petani dan para buruh, sehingga apabila berlaku perang antara Parti Nasionalis dan Parti Komunis, beza jumlah mereka adalah sekitar 1 juta orang. Pada zaman sekarang, sebelum kita melakukan sesuatu, jarang sekali kita bertanya kepada diri kita, apakah yang mampu kita lakukan terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika kita mahu memulakan perniagaan,
Kita tahu kita tidak memiliki modal. Kita tahu kita tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi apakah yang mampu kita lakukan terlebih dahulu? Iaitu dengan cara kita bekerja. Dalam proses kita bekerja, kita mampu mengumpul modal, kita mampu mengumpul ilmu pengetahuan dan seterusnya kita mampu untuk merancang memulakan perniagaan. Jadi strategi perang kedua ialah defeat them in details atau bahasa Latinnya ialah divide et impera atau bahasa Melayunya ialah pecah dan perintah. Saya ambil contoh pada tahun 490 sebelum Masihi, askar Parsi cuba untuk menyerang Athens. Jadi Jeneral Parsi telah membuat satu strategi mempecah atau membahagikan tentera kepada dua kumpulan. Kumpulan satu menyerang kumpulan Marathon iaitu kawasan jajahan Athens. Jadi ramai askar-askar Athens turun untuk selamatkan Marathon. Tetapi Jeneral Athens tak sedari yang ada lagi satu kumpulan tentera Parsi yang sedia untuk menyerang tentera Athens, yang membuatkan tentera Athens tak tentu arah. Daripada sini kita dapat pelajari bahawa untuk memecahkan masalah besar kepada masalah-masalah yang lebih kecil supaya kita dapat mengenal pasti cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang saya akan sambung strategi yang ketiga, strategi perang yang berkaitan dengan hidup, iaitu Occupy Moral High Ground. Occupy Moral High Ground bermaksud kita perlulah menerapkan sifat moral dalam diri supaya diri lebih rajin dan lebih cemerlang. Sebagai contoh, kita cuba untuk meningkatkan lagi prestasi diri ataupun untuk melakukan sesuatu kerja dengan lebih cemerlang. Sifat ini boleh diterapkan sewaktu kita kecil yang dilakukan oleh bapa kita, oleh keluarga kita. Bak kata pepatah, meleta buluh biarlah dari lembungnya. Kesimpulannya, peperangan merupakan sebuah fenomena yang dialami semua. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengawal masalah ini. Hal ini demikian kerana peperangan dan proses perubahan masyarakat dan tamadun amat berkait rapat antara satu sama lain dan akan mengaruhi kemajuan sosial, politik, ekonomi dan budaya manusia. Akhir kata, peperangan perlu diambil berat kerana sesebuah peperangan itu mungkin menjadi titik perubahan sejarah tamadun manusia.